السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, masih lagi pada perkara yang ketiga. Kita masih membahaskan perkara yang ketiga di bawah babul awal, Muslim di sudut akidah. Perkara ketiga yang kita buka perbahasannya bulan yang lalu adalah berhubung dengan beriman kepada perutusan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dan memahami tujuan diutuskan Rasul ke dunia. Kita sambung separuh lagi daripada perkara yang ketiga. Saya mestilah beriman bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang terakhir dari para Rasul yang diutuskan Allah. Beliau telah dibantu dan diperkuatkan Allah dengan Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal abadi. Dalam hubungan ini Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Suratul Nahl ayat 36. Baik. Perkara yang ketiga yang kita habiskan bacaannya pada malam ini adalah berhubung dengan beriman dan meyakini bahawa Nabi yang terakhir ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabi min ba'd. Tidak ada lagi Nabi selepas daripada Rasulullah.
Itu mesti ada keyakinan, iman yang mantap. Dan disebut juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperkuatkan dengan mukjizat yang tiada tolak bandingnya, iaitulah Al-Quranul Karim, yang melemahkan para syuara, ahli syair, yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk mencabar Al-Quran, yang menyebabkan mereka tiada lagi alasan untuk menentang Allah dan Rasul, melainkan memang benar-benar mereka layak dihumban ke dalam neraka. Kerana cabaran kepada Al-Quran adalah sesuatu yang tidak mampu disahut oleh manusia. Walau sehebat masyarakat Arab jahiliyah yang mahir fasih dengan sastra bahasa Arab, pun mereka tumbang, tidak mampu untuk menandingi kehebatan Al-Quran. Yang berani lawan ni Melayu aja. Pani Melayu, yang tu cukup ramai lawan Quran. Cakap Arab pun tak berti, nikam pula sastra Arab. Tahu Abu Jahal pun bungkus, tidak mampu untuk mencabar kehebatan Al-Quran. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Al-Baqarah juzuk 1, Allah mencabar, buatlah Quran kalau mampu. Dan kalau kamu tidak mampu, kata Allah, dan memang kamu takkan boleh buat, fattaqun nar, takutlah kamu kepada neraka. Dosalah nak kata tak sesuai lah, masih lagi tak mampu lah, tak boleh laksana lah, dosalah cakap macam tu, melainkan bersedia untuk dihumban ke dalam neraka. Kerana Quran serba lengkap, tidak ada ruang untuk dipertikaikan. Dan pengarang kitab menutup perkara ketiga dengan membawa firman Allah di dalam suratul Nahl ayat 36. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah kata, demikianlah, walaqad tauqid, demikianlah, ba'athna, kami telah membangkitkan, fi, pada, kulli, setiap ummah, setiap umat kami bangkitkan untuk mereka rasulan. Allah tak sebut rusul, Allah sebut rasulan mufrad. Rusul jadi jamak. Makna setiap umat ada seorang rasul. Setiap umat Allah bangkitkan rasulan. Tak ramai, seorang saja. Seorang rasul bagi setiap umat. Baik, rasul yang kita wajib tahu 25 sahaja. Adakah lagi rasul yang kita tak tahu? Jawab dia ada. Ada rasul yang Allah tidak mention namanya dalam Quran, sehingga disebut rasul berjumlah 313. Yang ada 25 tu, semua tu nama ada dalam Quran. Daripada Adam alaihi salam sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kesemua 25 Rasul itu boleh cari dalam Quran. Itu saja yang wajib kita beriman. 25 sahaja yang wajib kita tahu dengan susunan, sequel, ikut susunan. Samalah dengan malaikat. Wajib tahu malaikat ni 10 saja. Malaikat ni punyalah banyak, tapi diajar beriman dan kena tahu 10 sahaja. 5 dalam Quran, 5 dalam hadis. 5 dalam Quran, pertama Jibril alaihi salam, ayat 97 Al-Baqarah. Kedua Mikail, ayat 98 Al-Baqarah. Ketiga Malik, hak jaga neraka Malik, ayat 77 surah Az-Zukhruf. Dan 4 dan 5 ayat 18 surah Qaf. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib kanan, atid kiri. Raqib dan atid, ayat 18 surah Qaf. Itulah 5 malaikat yang Allah mention dalam kalamnya yang mulia di dalam Al-Quran. 5 lagi dalam hadis: Israel, Israfil, Ridwan, Munkar dan Nakir. Baik, Rasul 25 sahaja dalam Quran. Setiap umat Allah hantar rasulan, seorang rasul. Kerja rasul ni Allah suruh. Ini kena faham bahasa Arab. Kerja rasul ni ani'budullaha wajtanibut taghut. Kerja rasul 2 je. Pertama, ani'budullah, ubudiyah, penghambaan, mengajak kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang istilah ubudiyah itu tidak boleh berlega dalam skop yang kecil. Istilah pengabdian itu tidak boleh berlega dalam masjid dan surau semata-mata. Keluar masjid surau tidak lagi mengabdikan diri kepada Allah. Itu salah. Pengabdian dalam setiap lapangan kehidupan. Apa saja kita buat, ada di dalamnya pengabdian kepada Allah. Ubud, hamba, abid. Ubudiyah, pengabdian. Kita ni hamba Allah yang tertakluk kepada perintah larangan suruhan Allah. Tidak boleh pandai-pandai, tidak boleh buat suka hati atas nama kebebasan manusia. Kononnya freedom, bebas. Manusia ni Allah lahir, dia berhak memiliki kebebasan. Maka atas nama kebebasan, kita hendak benda yang Allah tak izin, hak tu tak boleh. Di Malaysia ni sudah ada gerakan permintaan NGO yang menamakan diri mereka komando. Mereka hendak iktiraf 4 benda dalam Malaysia ni. Jangan halang, tolong iktiraf. Atas nama kebebasan manusia, kerajaan tak boleh sekat, kata mereka. Pertama, lesbian. Atas nama bebas, biarkanlah perempuan melepaskan nafsunya kepada perempuan. Jangan dilarang, jangan dihalang. Ini kebebasan. 2, gay. Atas nama bebas, biarlah jantan sama jantan berlaga misai.
Istilah dia mampu. Okey. 2, 3, B, bisexual. Bi itu bahasa Greek, makna dua. Bicycle, dua tayar. Satu lagi bi, itu Bengali. Itu tak ada tayar. Bicycle, dua kayu, dua tayar. Bisexual, maknanya dua-dua hebat, jantan betina. Jangan halang. Dan minta yang keempat, T, LGBT, T, transgender, bebas nak tukar jantina. Tu dia di Malaysia ni lah, tengah tu minta ni tukar jantina. Pergi klinik, katalah klinik satu Malaysia, dia pun pergi. Dia kata, doktor, I dah bosan jadi jantan. I sisa okok aja, kata dia. I boring, I bosan, I nak jadi betina. Doktor kata, sila isi bola. Ayalah, tak boleh kacau. Perempuan pula, I boring, nasi beranak. Ya, laki I nakal. Dia tak ada kerja lain, doktor. Letih I, asyik beranak je. Sekarang nak jadi jantan boleh? Boleh isi bola. Jahanam Malaysia. Tak ada pun jahanam dah. LGBT, bukan GST. Dengan silap sebut, GST game sokok tinggi. LGBT. Dia kena faham. Allahu Akbar. Nak bebas sangat, bebas. Islam ada letak had yang perlu kita faham. Maka tugas Rasul ani'budullah, ajak manusia sembah Allah. Lepas tu wajtanibut taghut, menjauhkan diri daripada taghut. Tonton tengok ayat tu, disebut dengan wajtanibu. Waw itu adalah waw ataf dalam bahasa Arab. Dia ada waw haraf, waw biasa. Ada waw wasal, penyambung ayat. Ada waw qasam, waw sumpah, waw duha, wal laili dan sebagainya. Dan ada waw dalam kaedah Arab dipanggil waw ataf. Waw ataf ni dia berkait rapat, semua tak boleh pisah. Contoh, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Waw itu dalam surah Wal-Asr, surah Al-Asr adalah waw ataf. Maknanya yang tak rugi ni, manusia ni semua rugi. Yang tak rugi ni 4 jenis: beriman, amal soleh, pesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Maka dia mesti buat 4 ini. Dia tak boleh buat 3, dia tak boleh buat 2. Kenapa mesti buat 4-4? Sebab waw ataf. Faham yang tu? Balik ayat. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ketika dia menyembah Allah, adalah wajib dia memisahkan diri daripada taghut. Kenapa wajib? Sebab waw ataf. Sah penyembahan dia, sah akidah dia, dan sah i'tiqad dia kepada Allah apabila dia menyembah Allah dalam keadaan dia memisahkan diri dari taghut. Ini syarat. Tak ada Nabi aja. Saya ulang balik, waw ataf. Bila waw ataf, awak mesti sembah Allah dan jauhkan diri daripada taghut. Barang siapa yang menyembah Allah, solat, sembahyang sampai hitam dahi, tapi dia menyokong taghut. Selagi tengok taghut ni apa, dia bersama dengan taghut, dia menyetujui taghut,
penyembahannya tidak sah, ibadahnya tidak diterima, akidahnya rosak dan jahanam. Kenapa? Kerana waw ataf. Tu kena mengerti bahasa Arab, kena mengerti. Kerja Nabi yang ni. Nabi Musa pimpin Bani Israel. Ada Nabi Musa pimpin suruh sokong Fir'aun. Walau Fir'aun buat pembangunan jalan 3 lain, tak ada tol, 3 lorong jalan, Fir'aun buat. Abu Jahal, ada Nabi suruh sokong Abu Jahal. Walaupun Abu Jahal bagi baja pokok kurma, cap unta terbang, tak ada. Yang Nabi suruh lawan Abu Jahal, perang Badar, perang Uhud, lawan. Sebab waw ataf menyuruh kita, Allah perintahkan kamu sembah Allah, sah sembahan kamu, sah iman kamu apabila wajtanibut taghut, kamu jauhkan diri daripada taghut. Ulama bahas taghut 3 istilah. Pertama, iblis, setan. Kedua, yang menyesatkan. Ketiga, nafsu jahat. Yang menyesatkan itu disebut secara umum, sama ada dianya manusia atau apa saja. Ingat, taghut jamak, mufrad tagha. Tagha makna melampaui batas. Melampaui batas, over the board, melampaui batas. Tak kira siapa, jamak dia taghut, ramai yang melampaui batas. Allah kata lain, dia kata lain, tu melampaui batas. Allah suruh takat ni, dia lompat lebih, tu melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas disebut taghut. Bila taghut, dia adalah boleh jadi manusia, boleh jadi dia syaitan, boleh jadi dia iblis, boleh jadi nafsu yang jahat. Maka diajar, kamu sembah Allah, kamu kena lari daripada taghut, kamu kena jauhkan diri daripada taghut, golongan yang melampaui batas. Tengok orang masuk neraka, ayat 25 surah Qaf. Antara yang masuk neraka ialah mu'tadin, golongan yang melampaui batas. Dia tak boleh, kita tak boleh ikut dia walaupun dia duduk kepala batas. Tak boleh. Selagi dia namanya melampaui batas, taghut, Quran kata lain, dia kata lain, tak boleh kita bersama dengan dia walau rumah dia duduk di kepala batas. Contohlah, itu dia benda yang Islam letak, Islam ajar sampai ke tahap itu, yang disebut apabila manusia tidak memisahkan diri daripada taghut, apa yang akan berlaku muslimin muslimat ialah penyembahan sesama manusia. Ini yang Nabi pesan. Saya ambil contoh ayat. Nabi pesan dalam bentuk jangan menyembah manusia. Saya ambil 2 ayat. Pertama 63 Ali Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Sadaqallahul azim. Itu ayat nombor 1. Biar kita sedar, dia bukan kira parti politik dah, dia tak peduli. Akidah mesti erti
tak boleh sembah orang. Sembah orang macam mana? Sembah macam sujud ke? Tengok Nabi Allah Ta'ala beritahu, Qul, ayat itu, Qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab. Disuruh Nabi beritahu ahlul kitab. Kena baca dengan ahla, ya ahla. Jangan baca ya ahlu, jangan baca ya ahli. Mesti ya ahlan, sebab ya munada. Bila ya munada mesti bagi hatat fathah. Ya ahla, ya ahlal kitab. Jika kalau rokok, ya rokok lah. Tak boleh kata ya rokak. Ya ahlal kitab, wahai orang yang reti kitab. Ayat surah Ali Imran 63. Turun mana? Madinah. 64. Okey, 64. Miss mata. 64. Ayat tu cerita bagaimana Nabi suruh orang-orang di Madinah, ahli kitab, Yahudi, Nasrani. Tengok seruan dia 3. Seruannya umum. Oleh kerana ahlul kitab ramai di Madinah, Nabi suruh dengan 3 seruan. Dan yang hujung tu saya nak poinkan, yang saya nak emphasizekan yang di hujung, seruan nombor 3. Bila Allah ajar Nabi beritahu, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Bila Nabi kata pertama, wala na'budu illallah, jangan kita sembah kecuali Allah, wala nusyrika bihi syai'an, jangan kita syirikkan Allah dengan sesuatu. Dan yang ketiga Nabi pesan, ini untuk umum, untuk semua, wala yattakhidha ba'duna ba'dan, janganlah kita mengambil, menjadikan sebahagian daripada kita sebagai arbaban. Arbab jamak, mufrad Rabb. Rabb mufrad, satu Tuhan, Rabb, Tuhan yang esa, Allah. Baik itu alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb, Allah yang satu, Allah yang esa, yang mengawal, yang menjaga, mengatur alam yang luas ini. Allah itu esa, tak ada 2, tak ada 3, wahdaniyah. Bila arbab, arbab makna jamak, Tuhan, Tuhan. Allah sebut dalam ayat itu, Allah kata, jangan kamu jadikan, jangan sebahagian kita mengambil sebahagian yang lain sebagai Tuhan, Tuhan min dunillah, lalu menolak Allah. Apa maksud sembah manusia? Nak faham lagi, buka ayat 26 surah Qaf. Nampak jelas ayat 26 surah Qaf. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabish syadid. Itu lagi clear. Tadi 64 Ali Imran, Allah kata jangan ambil sebahagian kamu menjadi arbab, Tuhan-Tuhan. Baik, ayat 26 surah Qaf, Allah pesan alladzi, iaitulah ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Ja'ala, dia menjadikan, ma'allah, dia sembah tak Allah? Sembah. Dia semayang tak? Semayang. Dia buat tak amal? Buat. Tetapi ja'ala ma'a ni bersama. Dia menjadikan ma'allah, bersama Allah yang dia sembah, ilahan akhar, Tuhan lain. Ayat 26 surah Qaf. Dia jadikan di sisi Allah ada Tuhan lain. Dia sembah Allah, tapi dia letak bersama Allah ilahan, ada sembahan lain. Boleh jadi yang dia sembah sembahan lain tu hawa nafsu manusia. Dia tunduk, dia patuh
Quran haram, manusia halal, dia sokong, dia patuh, dia reda, dia ikut. Ja'ala ma'allah. Hukum yang ma'lum minaddin, yang termaklum dalam agama. Halal, haram, hudud, qisas. Yang tu dah ada dalam Quran, tak boleh ubah. Kalau persoalan yang Quran tak sebut, speed trap, tali pinggang geledah, yang ini wajib rakyat ikut walaupun tak puas hati, wajib. Itu hak pemerintah. Itu dia panggil hukum ta'zir. Dia buat kamera lah apa, dia suruh kita pelan lah, walaupun geram kena pelan juga. Daripada 160 nak tinggal 100 tu sikit punya break dah. Kecil. Tapi kena ikut, itu hukum ta'zir. Saman kena bayar, kena, itu hukum. Dia panggil ta'zir. Itu hak pemerintah. Ada ke dalam Quran benda tu? Tak ada. Ayat tu kita kena ikut. Walaupun kita tak puas hati, kita boleh bantah atas hak rakyat. Itu cerita lain. Ini benda dah termaktub dalam Quran. Halal, haram, perintah, hukum, hudud dan sebagainya. Tiba-tiba tak nak buat, ambil hukum lain. Ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Kamu telah letak manusia duduk sebelah Allah. Kamu ikut patuh, jahannam akidah. Dia kena reti. Tu dia akidah boleh rosak. Itu maksud menyembah manusia. Kan itu yang Nabi sebut kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika Adi bin Hatim, seorang Kristian, datang jumpa Nabi pakai salib. Bila Nabi tengok salib dia, Nabi kata, kamu telah menjadikan padri kamu Tuhan. Adi kata, bila masuk kami sembah padri. Nabi kata, bila Allah haramkan dalam Injil, padri kamu halalkan, kamu redha, kamu sokong, kamu setuju. Itu maksud aku, kamu sembah padri. Main ke tuan-tuan? Ni bukan cerita baca bunyi spek free dekat The Lemon River, Sungai Limau. Ni bukan masalah nak ayam cemeh apa dah. Ni masalah akidah. Dia bukan kira apa, dia bukan kira no, dia bukan kira PKR. Hang silap gelinci pilih rokok. Hang sembah manusia, hang patuh manusia dalam perkara yang aku tak izin, kata Allah, hang siap. Jelas surah kau. Dia bukan tak sembahyang. Ma'allah, ditandinginya Allah, diletaknya sekutu bersama Allah, ditolaknya Quran, ditolaknya apa Allah suruh, diikutnya manusia dalam perkara yang disebut ma'lumun minaddin, yang agama telah maklum. Halal, haram, hukum ada dalam Quran. Hak yang lain daripada tu lantaklah. Kali pinggang kau pasal lampu siang hari, motosikal sampai ni hangui bateri, lantaklah hak tu. Ini benda yang dah maklum. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati. Suratul An'am. Telah pun tamat kalimat Tuhanmu. Tamat dah. Tamat dia macam mana? Kata Allah, sidqan, dia tamat dengan benar. Quran aku tamat dah. Hak datang ke Nabi aku habis dah. Ayat terakhir turun ayat 281 Al-Baqarah. Itu yang last. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Beberapa hari kemudian turun ayat tu. Beberapa hari kemudian Rasulullah sakit dan wafat. Ulama setuju itulah ayat terakhir yang turun pada Nabi. Tamat dah. Tamatnya sidqan, sidik, benarnya Quran. Kenapa tak nak ikut? Benarnya sidqan wa adla, dan dia adil. Dia benar, dia adil. Dalam mastikah hadis, ada hadis, siapa berhukum dengan hukumnya, adillah keputusannya, kata Nabi.
Anda ikut lagi, semua tuan-tuan pun dah dengar. 6 biji, 7 biji telaga minyak baru muncul di Brunei yang hasilnya boleh makan 300 tahun. Dr. Runit sebut tu. Datang di masjid kami di Laguna, tuan-tuan Fahdi yang pergi saya rasa. Sebut 6-7 biji telaga baru di perairan Brunei. Belum lagi laksana hudud, baru draft. Nak laksana April 2014. Draft saja bulan 10, draft sekian-sekian hukuman. 6 telaga minyak baru dijumpai di Brunei yang dikira oleh engineer onshore hasilnya boleh dimakan 300 tahun. Matilah hutan Brunei, tak hidup lah 300 tahun. Silap dah kiamat apa? Tanda kiamat banyak lah. Banyak tanda kiamat. Antaranya asap. Asap tu tanda kiamat. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidikhanin mubin. Tunggulah, kata Allah, di hari langit mengeluarkan asap. Langit-langit yang keluar asap. Langit belum lagi. Tanda kiamat sudah banyak. 300 tahun, kata engineer onshore. 6 telaga minyak baru di perairan Brunei dijumpai makan muntah 300 tahun. Tak buat lagi, tapi sayang dengan hukum Allah, kasih kepada hukum Allah. Sidqan wa adla. Tamat dah kamu nak cipta undang-undang apa lagi ni, kamu nak petikai apa lagi ni. Sudah cantik indah, sidqan wa adla. Di hujung ayat Allah kata la mubaddila li kalimatih. Kalimatnya la mubaddil, badal, ganti, tukar. Kalimatnya tidak akan bertukar ganti. Tak yakin ini memang kufur habis iman kita. Jahanam habis. Itu wajtanibu taghut. Mesti itu syarat sah akidah. An ya'budullah wajtanibu taghut. Mesti buat dua-dua. Kerana wawnya waw ataf. Mesti dua-dua baru sah Allah terima. Sembah Allah, sokong taghut, jawab sendiri. Golongan melampaui batas Allah benci. Mereka ni tak ingat nak mati, tuan-tuan. Dunia, 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 dunia. Ada pula 2 hari lepas, kemarin ke apa, ketua wanita mana tu di Pahang apa, siapa tak suka bising harga barang naik, boleh tinggalkan Malaysia. Boleh. Oh, janganlah cakap dia elok sikit lah. Aku kan habak tu tak jadi kuliah tu aja. Geram tu lain macam. Kita nak sebut apa? Kita nak sebut manusia dia tak boleh buat pandai-pandai dia. Islam ada undang-undang, peraturan, batasan yang kita kena patuh. Itu yang Nabi sebut ad-dunya jannatul kafirin wa sijinil mu'minin. Itu Nabi apa? Hadis Imam Muslim jilid 4 an Abi Hurairah. Ringkas padat. Dunia bagi kafir syurga, dunia bagi kita penjara. Itu selamat, nak hidup dalam keadaan selamat. Itulah sistem prinsip. Bagi orang kafir, dunia ni syurga dia. Bila syurga, la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tak ada yang mamnu', tak ada yang dilarang. Ambil lah apa nak. Dia nak berjudi, dia nak rasuah, dia nak tikam nombor ekor, dia nak menipu orang dalam berniaga. Itu dunia ni syurga dia. Tapi kita sijin, penjara, macam banduan dalam penjara. Ada undang-undang, ada peraturan, ada makanan, ada sukan yang dia kena main. Dia tak boleh pandai-pandai. Itu Nabi ajar simple, mudah, boleh fikir.
Penjara Al-Usta tu saya ceramah berapa kali tu. Sebelah penjara Al-Usta tu McDonald. Tak ada bandar beli McDonald, filet office 3. Makanlah apa ada dalam penjara tu. Dia tak boleh suka-suka hati sebab dia banduan. Baju dia tetap ada nombor 5 digit. Dia tak boleh pakai welcome to Langkawi t-shirt. Tak boleh sebab dia banduan. Dia mesti ikut undang-undang. Saya tengok dia punya sukan. Saya baca sukan yang mereka main. Saya saja tanya, wadah hoki tak main dah? Dia tengok saya, ustaz jangan duduk belawak. Mereka main hoki, mampus kami. Hoki tak ada lah. Takraw ada, bola ada. Takraw pun kata wadah, kalau dah guncing, rotan bola tu gunting. Sebab ada percubaan commit suicide, ada percubaan bunuh diri dengan rotan yang tajam tu. So kena gunting, bagi flat elok, baru boleh main takraw. Ada undang-undang. Menu makanan dia saya tengok, makanlah tu. Nabi kata kamu orang beriman kena duduk dalam dunia macam panduan dalam penjara. Nak makan, nak berpakaian, nak itu, nak ini. Sebab itu jangan kufur. Sebab itu jangan belagak. Sebab itu jangan rasa tak mati-mati. Oh, dunia lah segala-galanya. Jangan tuan-tuan. Bila kena rembat dalam neraka Allah, tak ada ayat nak sebut kesakitan yang bakal ditanggung. Maka sebab itulah, kenalilah golongan taghut. Wajib nasihat mereka, tapi bersama mereka tidak. Nasihat wajib. Mereka melampau saja daripada batasan halal haram, taghut. Allah kata jauhkan diri. Bukan saya kata, Allah kata jauhkan dirimu daripada golongan taghut. Jangan bersama mereka, tetapi wajib memberi nasihat, mengingatkan mereka. Maka Allah pesan ini supaya kita reti, inilah tugas Nabi dan tugas para Rasul. Maka di antara umat itu ada orang yang diberi petunjuk dan ada pula yang sudah pasti baginya kesesatan. Hidayah, petunjuk atas tangan kita. Allah cipta kita. Allah tidak biar kita. Allah cipta kita sebaik-baik penciptaan. Kemudian Allah bekal kita rasul-rasul. Allah kirimkan bagi rasul ni kitab-kitab. Mati wafat rasul, angkat naik para sahabat. Sahabat pula tunjuk pada kita kehebatan Islam. Habis mati sahabat, naik tabi'in. Tabi'in ajar kita tentang kehebatan Islam. Mana alasan nak kata kita nak boleh jadi sesat? Apa nak jawab dengan Allah apabila manusia memilih kesesatan? Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Prinsipnya siapa yang duduk dalam hidayah, fala mudhillalah, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Dan siapa yang duduk dalam kesesatan, fala hadiyalah, tak ada siapa pula nak boleh tunjuk ke jalan betul. Dan itulah diajar doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Diajar doa itu. Wahai Tuhan, arinal haq, tunjukkan pada kami yang benar itu benar. Kami tengok benda itu betul, betul sungguh, kami yakin betul. Warzuqna ittiba'ah, rezekikan kami untuk kami ikut yang benar. Tak ada siapa yang paling benar kecuali Nabi dan Rasul. Sebab itu kita heran dengan orang yang berani menulis, bercakap, mempertikaikan para Rasul. Kita heran, tebalkah kulit mereka untuk api neraka itu? Kita bila sehari tak selawat ke Nabi pun rasa lain macam. Kita tak hina Nabi, tak berani.
Sehari tu kadang-kadang selawat sikit aja pun rasa gelisah. Bagaimana dengan orang yang dengan berani menulis, memperlekeh, mempertikai insan paling istimewa di dalam dunia, yang kita tak boleh panggil dia tokoh, tak layak panggil Nabi itu tokoh, tak ada pasal. Dia bukan tokoh, dia Rasul. Insan paling sempurna. Tak ada tokoh-tokoh tak layak. Nelson Mandela bolehlah tokoh. Ni Rasul yang hebat yang Allah pilih. Maka siapa ikut Rasul, itulah jalan kebenaran. Siapa yang nampak jalan itu benar, doa pada Allah, minta Allah rezeki kita ikut benda betul. Sebab benda betul semua bawa pergi syurga. Dan minta pada Allah, arinal batila batila. Nampak benda tu batil, perjuangan batil, orang yang batil, kumpulan batil, apalah jamaah parti NGO yang tak betul. Kita tengok tu, minta dengan Allah, warzuqna ijtinabah, rezekikan pada kami ijtinabah, supaya kami boleh jauh daripada puak-puak ni. Oh, tu dia. Kerana ikut batil, confirm neraka. Na'udzubillah, tuan-tuan. Allah bagi kita, subhanallah, dengan semua yang kita miliki. Semua itu akan ditanya. Inna sam'a wal basara wal fu'adaka kullu ulaika ka'anhu mas'ula. Suratul Isra. Telinga, hati, pandangan, semua Allah akan tanya. Kemana kita bawa? Kepada siapa kita memahami agama ini? Daripada orang-orang alimkah, atau mentangkap muat janji semayang sudah, pak pilihan raya tak beriman, pak haji umrah ke main warak lagi, main pilih pemimpin tak mengikut yang benar, lingkup. Habis akidah ni dia memasuki semua fasa, hatta kepada kepimpinan sekalipun. Maka sebab itulah kita mesti faham apa yang disebut di dalam Quran, apa yang Allah kata kamu mesti menjauhi diri daripada taghut. Maka wajib kita buat. Ini bukan masalah pecah belah manusia, bukan. Minta ampun, minta maaf, bukan. Ini bukan masalah Melayu berpecah belah dah. Ini masalah ijtinabah, menjauhkan diri daripada taghut. Itu Quran suruh. Kamu nak namakan pecah belah tu kamu punya pasal. Selagi tidak ada titik pertemuan atas akidah, sama-sama sembah Allah dan menghancurkan kebatilan, selagi itulah sampai bila-bila. Kenapa? Kenapa saya kata begitu? Sebab kita ada nas. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dhin lafasadatil ardh walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Tilka rusul. Dua ayat terakhir daripada juzuk 2 suratul Baqarah. Kita bawa dalil. Apa dia? Hak batil mesti pisah. Maka bila hak batil berpisah, kamu akan namakanlah pecah belah lah, itulah, inilah. Itu kamu punya pasal. Kerana Quran ajar ayat 251, 252, 253 dah masuk juzuk baru, juzuk 3. Allah ajar dua ayat pengambil daripada Al-Baqarah juzuk 2. Allah kata, walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dhin lafasadatil ardh. Kalaulah tidak Allah menjadikan, walaula daf'ullah, daf'u, idfa' apa? Tolak. Tengok pintu hotel Makkah Madinah, ditulis tu idfa', jangan tarik, tolak. Idfa' mana tolak? Allah kata walaula daf'ullah
dafa, idfa. Kalaulah Allah tidak menjadikan manusia ini tolak menolak antara satu sama lain, maksudnya hak lawan batil, tolak menolak. Bila ada batil, hak lawan. Kalau aku tak buat macam tu, kata Allah, la fasadatil ard, bumi hancur, alam ni hancur. Apa makna? Orang buat batil, buat jahat, orang yang duduk atas benar duduk diam, buat bodoh, tak berlaku tolak menolak. La fasadatil ard, bumi hancur. Bumi hancur dengan maksiat, dengan kebatilan. Sebab itu bila ada orang berjuang batil, mesti ada pejuang kebenaran. Bila ada orang menegakkan yang tak betul lawan Quran, mesti ada jamaah, kumpulan yang bangun menentang mereka. Siapa cakap? Allah. Kalau ini tak berlaku, bumi hancur, lenyap, habis dunia. Makanya ia memang Allah ada suruh. Yang kamu nak kata pecah belah pasal apa? Perpaduan apa yang kamu faham? Allah beritahu mesti ada idfa itu, mesti ada tolak menolak itu, mesti ada. Kalau tidak bumi hancur. Biar orang buat batil, biar pilah. Buat aku mana? Sokok. Tak boleh sokok, kena kopi sudah, roti semua dah. Nak roti tempayan, roti periuk semua dah. Apa kita nak gaduh-gaduh, biar pergi kat mereka. Di sokok, lega tu. Tak ada rasa apa. Dia tak tahu dengan mungkar batil tu hancur alam. Allah turunkan bencana bala macam-macam. Buka Riyadhus Shalihin, hadis ni lagi kuat. Ambil mafhum. Umpamaan Nabi kata macam orang belayar tengah laut. Orang yang belayar tengah laut tu naik kapal, kata Nabi. Lalu orang yang naik kapal ini ada separuh duduk atas dek, mana atas permukaan air. Ada separuh penumpang duduk di bawah air. Geladak dia duduk bawah, ada duduk atas. Tiba-tiba Nabi kata, orang di atas dia nak makan, dia nak maaf, orang di bawah dia nak makan, dia nak minum. Makan minum tu Nabi kata duduk ke atas, hak tempat yang atas daripada air. Nabi kata dia malah nak naik atas, dia ambil hemo, dia pergi tepuk dinding kapal. So ayat masuk senang tampung lah. Ayat laut pun masuk, dia tampung minum. Malah nak naik tangga tinggi. Tu Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa jadi kalau orang atas tak cegah? Kalau orang atas hak relax tu dia tengok buat apa? Dia ambil ayat ni. Tung entah dinding kapal. Masuk ayat laut. Bocor kapal. Kapal akan tenggelam, kata Nabi, dengan tu atas dek tu sekali mampu. Nak biar. Buat apa? Elok lah. Elok-elok sagi kapal sengit. Ayat dah masuk. Tu Nabi habaq dalam Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi ambil hadis tu. Nak kata biar apa gaduh Melayu dengan Melayu apa? Dah Melayu buat mungkar, kita wajib tegur. Siapa suruh? Allah. Berlakulah tolak menolak, berlakulah. Kalau lataf Allah nak buat macam mana? Tak boleh kata tak apa, tembak di petik mampus semua. Dengan ustaz-ustaz ke ni. Nanti kena faham. Tu yang kita seru pada hidayah, kita ajak balik pada Islam. Inilah kita tak boleh diam bak mungkar, penyelewengan apa semua, kita tak boleh diam. Kenapa? Sebab umpama orang naik kapal, buka hadis tu dalam Riyadhus Shalihin. Kalau orang tak diam, dengan diri dia tenggelam. Dia mesti cegah, jangan duk tepuk dinding, hendak main di atas ambil ayat. Cilaka punya pak-pak, dia mesti marah. Dia mesti marah. Tidak dengan dia tenggelam. Oh, tu dia perumpamaan tamsil yang Rasulullah buat. Dah dia nak bertembung, tembung lah.
macam mana? Pak duduk sini, anak duduk sini. Pak takbir, anak sokok. Macam mana? Tu dia benda dia. Maka cari hidayah, cari petunjuk. Depan mata kita hidayah petunjuk. Quran 30 juzuk. Jangan bersama dengan kebatilan, kerana itu merosak dan menghancurkan kehidupan kita. Ingat tu, tolak menolak hak dan batil satu perkara yang Allah sebut dalam Quran. Dan orang-orang yang buat benda tak betul, kita mesti tegur, jangan biar nanti ummah jadi rosak habis semua. Dalilnya naik kapal di tengah laut dalam Riyadhus Shalihin. Ini dia perkara yang ketiga yang kita sambung pada malam ini. InsyaAllah tahun depan lah, bulan kita sambung perkara yang keempat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.